Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Ustaz Da'i Azrin selaku moderator ataupun rakan bicara pada malam ini, yang dikasihi dan disayangi Tuan Haji Muhammad Arsyad Ali selaku penyelaras kelas online tanpa henti, dan juga Puan Cik Pariza yang begitu semangat untuk membantu saudara kita yang tidak boleh mendengar. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah pada hari ini 6 hari bulan 11 2024 bersama dengan 4 Jumadal Ula 1446 kita teruskan pengajaran kita dalam kitab 40 hadis ancaman mencela dan menghina maruah kaum muslimin. Sebelum ana mulakan program ini, suka jugalah saya merakamkan rasa sedih dan orang panggil simpati kita kepada sahabat yang disayangi Ustaz Haslin yang sekarang ni masih lagi dalam rawatan. Sepatut kita ada sekali malam ni. Itu jadual. Ya, patutnya. Itulah. Tapi Allah Ta'ala bagi dia rehat seketika, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi sama-samalah kita mula dengan doa. Nas'alullahal azim, rabbal arsyil azim, an yashfiyahu wa yu'afiyahu ajilan ghaira ajil. Jadi kita minta dengan nama Allah Ta'ala, pemilik arsy yang agung, agar memberikan kesembuhan yang segera kepada sahabat kami Ustaz Aslin yang banyak bergerak berdakwah ke sana sini di alam nyata dan di alam maya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan dia untuk kembali bersama dalam mendidik masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tengok je lah dia punya perkembangan dari jauh. Sahabat-sahabat yang pergi ziarah biasa dia orang update lah, dia orang letak di situ keadaan-keadaan yang ada perkembangan setiap hari. Kita kata insya-Allah Rabbana yusahil wa yashfihu wa yu'afiyahu. Baik para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah kita masuk ke kitab perbincangan kita ni, nama dia Al-Arba'un fi Rad'il Mujrimi an Sabil Muslim. 40 hadis ancaman mencela dan menghina maruah kaum muslimin. Di mana kita sudah sampai hadis ni ada 40 ya. Kita malam ni hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36, tajuk dia sangat menarik. Memang kena atas kepala kita semua. La taghdab, jangan marah. Kadang-kadang kita bukan nak marah pun, tapi termarah. Itu masalahnya. Saya sabar. Setengah orang ni da'i, dia kata dia sabar. Tapi bila waktu nak marah tu dia tak khabar. Kalau kata tak khabar ni dia cakap yang bukan-bukan. Lepas dia marah, dia maki, dia cerca habis, barulah dia tarik nafas, dia urut dada. Alhamdulillah, nasib baik dah saya sabar. Macam mana tu? Kita kata kalau itulah cara orang sabar, semua atas dunia ni sabar belaka. Tak ada orang tak sabar lah kalau macam tu. Jadi kita kata sabar itu ada kriteria dia. Kita tengok nanti insya-Allah. Dalam perbincangan kita ni kita akan sebut hadis-hadis tentang sabar. Itu yang pertama. Kemudian hadis-hadis yang larangan marah. Hadis larangan bersifat marah yang tak tentu pasal. Kemudian kita pergi kepada fadailu kazmil ghaiz. Kelebihan orang yang menahan marah. Mana sabarlah. Tapi tajuk sabar dia pergi ke lain. Ini kita fokus kepada al-ghadab, marah. Dan insya-Allah di akhirnya kita cuba mencari tip. Kata orang tahu penyakit tak beli ubat tak betul. Dah tahu dah penyakit, kita kena carilah dia ubat dia. Apakah penawar dia, apakah solusi dia yang boleh kita gunakan untuk menghilangkan marah itu insya-Allah. Baik, hadis
yang hadis asal dalam kita ini asal hadis dikumpul oleh Al-Imamul Hafizu Al-Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ibnu Hajar dia ulama hadis, dia kumpul semua. Yang penting dia nak cukupkan 40 hadis, jangan mencela, jangan marah kepada orang. Jadi dia bawalah ada hadis yang sahih, ada yang tak sahih. Tapi tidak jadi masalah, yang kalau tak sahih pun ada hadis lain yang menyokong untuk kita teruskan perbincangan dengan tajuk yang sedemikian. Hadis yang ke-36 tajuk dia la taghdab, jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Azri ada kitab kah? Ke tak ada? Tak ada Datuk. Tapi Kalau ada nak suruh baca, kita panggil biar ada mukri, menarik. Alamak. Hari tu kita dah bagi, hari tu kita dah bagi dah mungkin bos-bos yang ada ya. Saya rasa Cik Fariza pun dapat kan. InsyaAllah saya dapatkan. Ada tu. Ada tak cik ni. Ada. Tak cik. Baiklah, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab wa yuraddidu miraran awsini qala la taghdab, akhrajahu al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat as-sahabi al-jalil. Abu Hurairah ni seorang sahabat yang zuhud hidupnya. Kadang-kadang kelaparan dia tak ada makanan. Tuan-tuan jangan kata Abu Hurairah ni seorang pemalas. No. Dia tak pergi cari makan, dia tak pergi kerja. Sebab apa? Sebab kerja dia nak tunggu Nabi SAW. Dia tak mau terlepas walaupun satu kuliah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita waktu belajar dulu tanya juga ustaz, berapa kali boleh ponteng tak? Sekarang kalau dia kata 3, kita ponteng 2 ya, yang ketiga tak buat. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tak nak walaupun sekali ponteng. Kerana itulah dia tunggu sampai peringkat kadang-kadang dia tak ada makanan, dia rebah dalam masjid. Orang ingat dia Abu Hurairah ni kena histeria, kena apa? Tak ada. Dia kata aku lapar. Itu orangnya. Jadi dia kata anna rajulan, seorang laki-laki. Ulama hadis kata kalaulah dia tu sahabi, kalau tak kena nama pun la yadurru, tidak memberi kesan kepada kesahihan hadis. Sebab dia kata rajulan, tak tahu siapa. Boleh jadi di kalangan sahabat yang masyhur ataupun orang yang datang. Biasanya kalau tak kena ni orang datanglah, dia panggil badui ke, orang-orang yang datang dari pendalaman daripada padang pasir, dia mari jumpa Nabi, dia tanya hukum. Jadi biasa, itulah sebab timbul ja'a rajulun qala rajulun, macam ini kata anna rajulan qala, seorang laki-laki mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesanlah kepada saya, berwasiatlah kepada saya. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum bila jumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak akan lepas peluang. Sama ada dia tanya hukum ataupun dia minta tip, minta nasihat atau minta wasiat ataupun minta apa saja untuk bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jarang hak mari jumpa Nabi minta projek. Biasanya hak minta projek ni muallah baru masuk Islam. Dia orang tu mari minta kan, macam cerita dalam selepas pembukaan kota Mekah tu. Ada yang mari sampai pegang ridak Nabi, minta macam-macam. Dan Nabi SAW kalau orang minta dia beri. Sebab itulah sahabat-sahabat kata sudahlah kalau ada orang mari minta. Nabi kaya dia pakai, orang minta dia bagi. Jadi kita janganlah macam tu, kurang-kurang pun bagilah makan dulu tak. 4-5 seri kuliah dulu. Kalau nak minta lah. Okay. Tapi Rasulullah SAW orang minta dia tak tolak. Selama benda tu tidak menjadi mungkar atau maksiat. Kalau maksiat tak ada kompromi. Jadi bila sahabat ni tanya, ausini, pesanlah kepada saya Rasulullah. Qala taghdab, mu jangan marah. Yuraddid, dia tanya lagi, tak puas hati. Dia ingat itu pesanan, mungkinlah dia rasa ini pesanan pertama, jangan marah. Tak. Tentu ada di sana pesanan kedua. Dia kata, ya Rasulullah, ausini. Qala taghdab. Nabi kita ulang balik, la taghdab, jangan marah. Miraran, ada kata 3 kali. Dia ulang soalan yang sama, jawapan Nabi, jawapan yang sama, la taghdab. Hadzal hadis akhrajahu al-Bukhari. Para pencinta ilmu, dalam bab soal-soal ni, kalau kita tengok Nabi SAW beberapa soalan,
Ana selalu cerita kepada para jemaah, guru saya Syekh Atiyah rahimahullah yang duduk mengajar di Masjid Nabi, meninggal dah dia. Dia tulis sebuah buku, As-Soal wal Jawab fi Ayatil Kitab. Soalan-soalan yang ditanya dalam Quran contohnya. Ada juga soalan-soalan ditanya dalam sunnah. Menarik. Jadi para ulama dia kumpul. Bentuk soalan. Hadis berbentuk soalan. Contohnya, apa pandangan kat Tuan, apa pesanan. Jadi dia panggil bentuk soalan. Banyak sekarang ni alhamdulillah. Anda tengok buku-buku menarik lah. Kalau da'i, sahabat-sahabat muda nak buat tazkirah, buat kuliah. Kita beli kitab-kitab macam ni. Kita buat kuliah bersiri. Di masjid ni, kena 40 malam, 40 kuliah, khatam sebuah kitab. Itu menarik. Lebih-lebih lagi musim sekarang ni boleh katakan kuliah kita online. Maknanya kalau kita ceramah dekat mana pun, pengikut setia, pelajar-pelajar yang berminat dengan ilmu ni, dia akan ikut. Jadi bila dia tu, ustaz ni ulang yang sama. Jadi bila kita bermuqarrar, berselibah itu, hadis yang lain, mungkinlah di ujung-ujung itu nasihat yang sama, tapi orang panggil tapak, tajuk perbincangan berbeza. Kita kata alhamdulillah. Maknanya dalam soalan Nabi SAW, Nabi jawab soalan secara realiti. Apa maksud realiti? Orang tanya, dia tengok. Soalan yang ditanya di sini, sahabat ni boleh jadi dia ni jenis panah barang. Wallahu alam, saya tidak tuduh, tapi biasanya begitu. Sebab ada orang mari tanya, apakah jihad yang paling baik? Nabi kata haji mabrur. Boleh jadi orang ni orang kaya tak nak pergi haji. Nabi kata pergi haji. Bila orang tanya pula, kata apakah jihad yang paling baik? Dia kata birrul walidain. Khidmat dari bapa. Boleh jadi orang ni ada ibu bapa yang tua, dia tak nak peduli sangat. Maknanya berbezanya jawapan daripada baginda Nabi SAW mengikut keadaan orang. Itu semua tu dia panggil mukjizat lah, mukjizat. Nabi tahu dengan wahyu daripada Allah Ta'ala bahawa orang yang bertanya ni panah barang dia. Pesan dia jangan marah. Maka dia pun tak marah. Baik. Tengok dalam buku kita. Pengajaran hadis yang pertama. Antara riwayat lain yang menyebutkan ganjaran di sebalik perintah supaya tidak marah ialah seperti berikut. Ini dia panggil fadailu kazmil ghaiz. Fadailu adamil ghadab. Kelebihan kita tidak marah, menahan marah. Hadis yang pertama, orang yang tidak marah ni, orang yang jauh dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Orang yang tak marah, orang ni jauh dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. As-sahabi al-jalil Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza yuba'iduni min ghadabillah?" Ini soalan dia menarik tuan-tuan. Malam ni kita bincang bab marah aja. Yang lain-lain kita tangguh kepada siri yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara yang menyebabkan saya jauh dari kemurkaan Allah? Apakah perkara amalan yang saya boleh jauhkan diri saya dari dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Itu maksud dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Masya-Allah. Hadzal hadis rawahu Ahmad. Kata ni muhaqqiq, sanad dia sahih. Maknanya di antara fadilat tak marah ni apa dia? Kita juga tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, fadilat yang kedua, orang yang tak marah ni baginya syurga. Baginya syurga. Hadis Abi Darda radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada saya, tunjukkan kepada saya suatu amalan yang boleh membawa saya ke syurga. Tengok, itulah yang anda sebut tadi. Sahabat-sahabat ni bila jumpa Nabi, dia tak minta yang kecil-kecil. Dia minta yang besar. Minta syurga, minta jauh daripada neraka. Minta buat apa yang kecil. Minta yang kecil, minta dunia ni habis dia tengah jalan je. Sekejap je. Sama ada kita dengan dunia ni, sama ada kita tinggal dunia atau dunia tinggal kita. Sebab tu dia dikatakan bahawa dunia ni bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal.
Kita kena beza dia tu. Dunia ni bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Sama ada kita tinggal dia, atau dia tinggal kita, ataupun kita meninggalkan perkara yang baik-baik yang menjadi sebutan orang begitu baik kepada kita walaupun kita sudah tidak ada, dan juga menjadi menjadi aset untuk kita sampai ke syurga nanti insya-Allah. Baik. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, bila Abu Darda tanya, dullani ala amalin yudkhilunil jannah, tunjukkan kepada saya amalan yang bawa saya ke syurga. Qala la taghdab, jangan marah. Walakal jannah, aku jamin engkau ke syurga. Masya-Allah, tabarakallah. La taghdab walakal jannah. Mutahan marah, bagimu syurga. Hadal hadis rawahu Tabarani, kata di para muhaqqiqun sahih li ghairihi, mana hadis itu hasan, elok dari punya sanad. Alhamdulillah. Jadi yang kita nak dua kelebihan yang kita sudah dapat. Kelebihan yang ketiga. Tanda kelebihan yang ketiga, simbol ataupun lambang kepada akhlak yang baik. Simbol kepada akhlak yang baik, sebagaimana Abul Ala Ibn al-Syekhir meriwayatkan bahawa anna rajulan atan nabi min qibali wajhihi. Seorang laki-laki ni mari menghadap Nabi, dia mari menghadap depan muka. Ini di antara adab lah. Adab bila kita nak jumpa, nak bercakap dengan orang, jangan cari bercakap dari belakang, kita cakap depan. Mana kita pergi sebelah depan, kita bagi salam dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tuan. Salam, baru kita bercakap. Ni ada setengah orang dia mari cakap ke belakang, cumik ke belakang ni. Tak boleh lah gitu. Kita nak salam orang, salam depan. Tengok sebagaimana diriwayatkan cerita ini, min qibali wajhihi. Sahabat ni, laki-laki ni datang dari sebelah depan Nabi SAW. Dia tak mari tegur dari belakang. Kita tak boleh tegur dari belakang. Faqala ya Rasulullah ayyul amali afdal. Dia pun tanya, apakah amalan yang afdal? Amalan yang baik apa dia? Tengok. Soalan sahabat-sahabat ni dia cari soalan-soalan yang besar-besar dia tanya. Apakah amalan yang baik, yang afdal, yang saya nak lakukan? Apa dia? Qala husnul khuluq, baik perangai. Masya-Allah, tabarakallah. So dia pergi sebelah kiri, atahu an shimali, pergi sebelah kiri, dia tanya pula, ayyul amali afdal ya Rasulullah, apakah amalan yang baik? Nabi jawabnya sama, husnul khuluq, baik akhlak, perangai baik. Kemudian summa atahu min ba'dihi, kemudian dia mari pula, dia tanya lagi soalan yang sama, ayyul amali afdal, apakah amalan yang baik? Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaka. Bila ditanya pula belah lain pula, sudut lain dia tanya, apakah amalan yang baik? Nabi kata, malaka la tafqah. Mu ni tak faham lagi, aku cakap berapa kali dah ni. Apa tak jelas lagi ke? La taghdab. Husnul khuluq, maaf. Maka Nabi pun hurailah, dia nak macam dia tak puas hati dengan husnul khuluq, akhlak baik, akhlak. Maka Nabi kata, huwa alla taghdab in istata'ta, selagi kamu mampu tak marah, jangan marah. Jelaslah di situ. Asar ini, hadis ini diriwayat oleh Al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zimu Qadris Salah. Ta'zimu Qadris Salah. Ada para muhakkik mengatakan hadis ini mursal, maknanya sanad dia tidak kuat. Itu di antaralah beberapa hadis yang menyebut tentang kelebihan la taghdab, yang tidak marah. Perkara yang kedua, hadis ini merupakan saranan Nabi SAW agar tidak mudah marah, kerana ia adalah asal kepada kejahatan. Dia bila orang ni mula marah, dia mula dengan marah, maka dia akan timbul banyak macam lagi. Bila mula marah, dia akan mari dendam, hasad, dengki, mula. Jadi macam-macam lah dia sanggup buat lah tu.
Tak apalah, kalau aku mati, asalkan aku boleh pukul orang ni, contohnya. Ataupun dia sanggup buat fitnah, nak jatuhkan kawan tu semata-mata kerana nak marah. Jadi punca kerosakan atas dunia ni mari mana? Mari daripada ghadab, mari daripada marah. Maka mengelakkan diri, menjauhkan diri daripada sifat marah tak tentu pasal ni adalah satu kebaikan. Kita kena ingatlah, bila kita elakkan diri daripada kemarahan ini, daripada ni, maka satu kebaikan. Jadi wasiat baginda Nabi SAW kepada beberapa orang sahabat yang dilihat mengundang masalah dan menolak keburukan disebabkan, wasiat ini mengundang maslahah. Jadi membawa kepada maslahah kebaikan dan menolak keburukan mafsadah, disebabkan sifat marah akan menimbulkan pelbagai kesan yang tidak baik. Sama ada zahir atau batin. Serta ucapan yang tidak senonoh. Maknanya kalau dia akan keluar perkataan yang buruk. Dia dalam buku ni menarik. Dia bawa 3 kesan marah. 3 kesan marah. Apa dia? Yang pertama, secara fizikal, secara zahirnya, apakah kesan marah? Bila orang nak marah, berubah warna kulit muka. Oh, muka dia merah tak? Telinga dia pun merah. Tu orang nak marah tu. Hati-hati woi, dia sudah marah tu. Jadi kita kalau nak lari pun larilah. Jangan duduk tunggu lagi, nanti kena pukul. Anggota badan menggigil. Oh, orang Kelantan kata ketar dia, ketar. Nak marah tu. Nah, kacik gigi kerak-kerak. Perlakuan tidak sopan. Mulalah munda mandi, bercekok pinggang. Macam lah dia punya watak tu pelik lah. Orang panggil watak tak sedar. Watak tak kedar ni. Bahkan pasti orang yang marah akan malu jika melihat dirinya sendiri ketika itu. Jadi patutnya kalau kita tengok orang nak marah ni, kita cuba ambil gambar, snap gambar secara orang panggil apa ni, pukul curi lah. Tapi jangan letak di Facebook. Bila dia tenang esok, kita pun hantar gambar tu dia. Tengok awak masa nak marah. Comel ke lagu ni? Biar dia mikir lah. Kalau lagu ni aku tak boleh marah dah. Malu kat orang dah. Lebih buruk, kadang-kadang orang yang marah akan memukul atau membunuh orang yang dimarahi. Kalau orang yang ingin dimarahinya sempat melarikan diri atau menghilangkan diri, kalau dia nak pukul orang tu, kawan tu lari. Apa buat? Dia akan mengamuk. Lalu mengoyakkan baju, memukul pipi, merosakkan benda yang ada di sekelilingnya, atau orang lain, atau kemudian tiba-tiba dia pengsan. Naik darah ke kepala, orang darah tinggi, rebah dia. Atau melakukan kesan buruk yang lain, wal'iyazubillah. Jadi kita nampaklah, watak dia tu nampak agresif, nampak ganas sikit, nampak tak stabil dia punya keadaan. Itu cara orang nak marah, wal'iyazubillah. Itu dari sudut zahir, fizikal. Tak comel lah. Lebih-lebih lagi kita orang tua ni kalau marah. Orang panggil, lah nampak makin tua lah kita ni. Makin huduh nama dia. Moga huduh dah. Alah. Baik, kesan marah kepada batin. Dari sudut batinnya, dari sudut jiwanya, apa dia kesan? Yang pertama, muncul perasaan hasad dengki. Mari. Tak apa, dia ni kita sanggup buat apa saja asalkan boleh jatuhkan dia. Itu mula nak marah tu. Sanggup buat apa saja asalkan jatuh. Memendam sangka buruk. Jadi kita mula bersangka buruk dengan orang. Apa saja pun sebaran-sebaran tentang keburukan ada kawan tu kita sebarkan. Tak ada dah. Kalau nak sembunyi-sembunyi tak akan ada. Tak akan sembunyikan kebaikan orang tu didiamkan, dipendam ke dalam bumi, ditonjolkan benda yang tak baik. Dan sebenarnya perubahan batin itu terhasil daripada perbuatan zahir tadi juga. Zahir itu mari dia kesan kepada jiwa, kepada batin. Itu dari sudut batin, maknanya jiwa tak tenang sebab nak marah. Satu lagi, orang yang nak marah berdoa ni, marah sangat pada orang ni, mungkin dia tercala juga dari sudut keimanan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, qada dan qadar. Bila kita tahu orang ni Allah Taala lah beri rezeki pada dia banyak. Jadi kita nak marah dengan apa dengan dia? Nak dengki dengan dia buat apa?
Sebab itulah kata ahli tasawuf, mu tak seduk marah dengan orang yang Allah Ta'ala beri kekayaan. Sebab kalau dia kaya dengan baik, itu pun dia akan dihisap di akhirat esok, bukannya free. Tapi kalau dia kaya dengan kelentong, dengan tipu orang, sekarang ni orang panggil scammer, nah, lagi dahsyat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-dua tu tak selamat belaka. Jadi tenang-tenanglah jiwa, jangan duk dengki dengan orang, jangan duk hasad. Dari sudut perkataan. Perkataan ni, ucapan yang tidak senonoh akan keluar, merangkumi caci maki dan selainnya yang akan disesali olehnya apabila marahnya sudah hilang, dia menyesal. Astagfirullahalazim. Malu dengan orang. Lebih-lebih lagi dia cakap tadi depan orang ramai, depan ustaz-ustaz dia, depan orang yang dia dihormati, dia malu. Orang panggil bahasa sekarang dia panggil kesipuan lah dia selepas daripada itu. Kesipuan. Jadi tersipu-sipu, malu, tak tahu nak gimana. Kerana itu, seseorang itu hendaklah bersifat sabar di atas apa sahaja yang menimpanya di dunia dan tetap berkomunikasi secara baik dengan manusia. Sebab itulah para ulama mengatakan bahawa adakah kita kena buang semua sekali sifat marah dalam jiwa kita? Tak mungkin. Kita nak hilangkan semua sifat ghadab? Tak mungkin. Kita perlu pada marah. Tapi biar kena pada tempat. Kita perlu pada marah, biar kena pada tempat. Kalau tak kena pada tempat, barulah dicela oleh pada syarak. Dalam kitab Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, alhamdulillah saya sudah khatam kitab ni beberapa kali kuliah. Termasuklah dalam beberapa rakaman dan kita khatam sekali lalu di Masjid Negara, kuliah duha dalam beberapa tahun. Dan kitab itu telah pun diambil. Nota saya itu telah diambil oleh PTS dan telah dibukukan. Jadi kalau tuan-tuan nak baca buku yang kita syarah tu, ada situ. Nama dia Penawar Bagi Hati. Menariklah, insya-Allah. Jadi dalam perbahasan di antara sifat mazmumah ni, marah, ghadab. Adakah kita kena hilangkan marah seluruhnya? Katanya tidak. Nabi tak kata hilangkan marah, Nabi kata suruh jaga kazama bermakna kengkang. Jaga, kontrol marah. Tak ada marah tak boleh. Sebab tu dalam dunia ni kena ada marah. Tapi biar kena pada tempat. Kena ada marah, biar kena pada waktu dia. Contohnya, kata-kata yang ana selalu sebut, kata-kata hikmah daripada Imam Al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala, dia kata, orang yang marah ni banyak kategori. Orang yang marah ni ada 3 kategori. Marah tak kena pada tempat. Marah tak kena pada tempat. Benda yang tak simple ya. Contohnya anak dia pecahkan gelas sebab dia bergurau. Tak. Simple lah, suruh dia bersihkan tempat tu. Beli lain lah. Kelas bukan banyak pun. Kedai-kedai RM2.20 je. Tapi dia punya marah macam komunis masuk kampung. Mana kita kata marah tak kena pada tempat, itu nama dia orang bodoh. Tulis ni. Orang bodoh ni maknanya marah tak kena tempat tu orang bodoh. Dan tidak marah pada tempat yang sepatutnya kena marah. Dia tengok anak dia tak solat. Selamba ya kata orang. Tak kata apa pun. Anak awak tak solat tu duduk merepik. Alah, budak-budak zaman sekarang. Gitu ya. Tak peduli pun. Tak kita tengok pun anak dia. Isteri anak-anak tak tutup aurat. Alah, model. Zaman sekarang ni, zaman orang zaman teknologi sekarang ni, apa tutup-tutup. Ya, dia panggil, sepatutnya dia marah, dia tegas dalam batu tapi dia tak marah. Maka dalam ikut kategori Ghazali tadi, dia kata itu orang penakut. Orang penakut. Maknanya orang penakut ni dia tak marah di tempat yang sepatutnya marah. Orang yang betul-betul cerdik, dia marah di tempat sepatutnya marah dan mengikut sukatan berpada-pada dengan sepatutnya, jangan lebih-lebih. Contohnya, kita hari ni kena ada sifat marah bila ada orang hina Islam. Orang bukan Islam contohnya, ambil nama Allah buat pelapik kaki.
buat apa benda lagi tu. Kartun-kartun tulis menghina Nabi SAW. Adakah kita mau diam? La. Umat Islam mesti bangkit, mesti marah. Itu dia panggil marah pada tempat. Dalam peperangan, kalau tak marah, macam mana kita nak pukul musuh? Kenapa awak tak hentam dia tadi? Alah, saya kan orang sabar. Jawabnya tengkok awak lah yang melayang. Musuh selamat, awak yang terbang. Nak kata apa? Itu dia panggil bodoh. Tak kena pada tempat. Jadi kita tak nak jadi orang bodoh, tak jadi orang penakut. Jangan jadi orang bodoh, jadi penakut. Maknanya, kita tak boleh hilangkan langsung sifat marah, tapi kita kena kontrol dan jaga di mana tempat kita marah. Kalau hilang langsung, berat kita ni. Jadi dayus tak tentu asal lah. Sebab itulah di antara hikmat, kenapa babi tak boleh dimakan. Benda masyhur. Semua orang makan belaka, tapi babi tak boleh makan. Kenapa? Satu lagi yang tak boleh dimakan, donkey. Kalau nak kira donkey ni, dengan kuda, dekat-dekat je dia tu. Bukannya jauh sangat, cuma dia kecil. Tapi kuda boleh. Donkey tak boleh makan. Sebab apa? Kalau tentu ada jawapan, tulis jawapan. Jawab dianya, sebab donkey ni balid, binatang yang bodoh. Dia tak marah. Budak-budak buat mainnya dia. Tengok, anak duduk negeri Arab, kita tengok budak-budak duk tarik donkey. Jadi mainan ya donkey. Dia main donkey, dia lompat atas donkey. Donkey pun sengih, suka tak ada apa. Nah, kita kata jadi macam jadi budak-budak, jadi mainan budak-budak sebab dia tak marah. Babi dia tak ada cemburu. Dia tak cemburu babi pok dia. Dia boleh tukar je. Sebab itulah kita tengok game makan babi ni okey je. Sampai tempat-tempat bar ke tempat-tempat dia punya disco, dia tukar bini sama-sama dia, tak ada masalah apa-apa. Itu dia panggil kesan tu. Maka kita ni kalau tak langsung tak ada sifat marah, jadi donkey lah kita. Jadi benda yang bodoh lah orang panggil tak cerdik. Na'udzubillah. Baik, itu bandingan yang dibuat oleh Imam Ghazali yang perlu kita pelajari insya-Allah. Tengok dalam buku kita nombor 3. Jika marah itu adalah sifat semula jadi dalam diri manusia, bagaimana Nabi SAW memerintahkan agar kita ditahan. Jadi Nabi suruh tahan, bukan suruh hilang. Tidak dinafikan ada benarnya begitu, namun hakikatnya marah menatijahkan beberapa kesan impak dan kesan yang baik dan juga kesan yang tak baik, dua-dua. Antara impaknya ialah munculnya rasa takabur. Jadi kalau kita tak marah ni jadi gitu pula. Jika seorang yang marah mengawal dirinya dengan sikap tawaduk, maka marah itu akan padam. Tapi kalau dia tak marah, tapi dia cakap orang, aku boleh je nak tampar kawan tu, tapi ala budak-budak, dia bukan ada apa pun, aku pandang yang ludah gitu pun dia lari. Jadi kadang-kadang dia mari takabur pula. Dia sebenarnya menakut juga. Cuma bila kawan tu tak ada, dia buah besar kata orang. Ini masalah. Tapi kalau kita memang tak marah dengan sebab kita tawaduk, sebab dengar nasihat wasiat Nabi, itu yang terbaik. Manakala kesan yang timbul daripada marah ialah tindakan mencela dan memukul orang lain, boleh jadi jika terlampau. Jika terlampau marah sehingga akan menjerit, ia boleh memudaratkan tubuh badan, jadi stres. Jadi depression, naik darah tinggi. Oi, bahaya. Akhir kali masuk hospital dia. Kenapa? Naik dia punya temperature dia tinggi sangat. Masuk air dia. Sungguhnya sifat marah atau panah baran memberi kesan yang buruk pada orang lain, khususnya ahli keluarga. Bahkan ada yang sanggup menceraikan isteri sendiri. Waktu dia marah tu, dia kata ke bini macam-macam. Mau keluar daripada rumah ni jatuh talak, bukan 3, 10 dia bagi. Akhir-kali bila jatuh sungguh talak, cari ustaz pula nak tebus talak macam mana. Tebus talak apa? Kau dah cerai talak 3, habis ya. Cari pasal. Kemudian barulah mereka menyesal dan tidak mampu berpatah balik. Tak lewat apa dah. Talq bin Habib berkata, termaktub dalam kitab Injil. Kita kata wallahu alam. Ibnu Adam uzkurni hina taghdab, azkuruka hina aghdab. Terjemahan dia, tercatat dalam kitab Injil, wahai anak Adam, ingatlah aku, ingatkan daku, ingat kepada Tuhan. Ketika engkau marah, nascaya aku akan ingat padamu ketika aku murka.
Dan aku tidak membinasakanmu dalam kalangan orang yang aku binasakan. Wahai anak Adam, jika engkau dizalimi, sabarlah. Kerana sesungguhnya bagimu penolong, iaitu Allah yang lebih baik daripada penolong bagi dirimu. Tak ada siapa dia lebih tolong. Kalau Allah Ta'ala bantu kita, selesai. Asar ini, riwayat Abu Nu'aim dalam kitab dia Hilyatul Awliya. Saya sempat tengok sikit saja, tak jumpa cari sama ada sanad dia sahih atau tidak. Wallahualam. Itu dia panggil, yang pentingnya jangan marah. Yang keempat, berikut hikmah tersembunyi di sebalik pesanan Nabi ini. Apakah hikmah tersembunyi di sebalik pesanan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini? Apakah pesanannya? Yang pertama, hikmah. Ia adalah suruhan supaya bersifat dengan akhlak yang baik. Seperti pemurah, lemah lembut, haya, sifat malu, rendah diri, tidak menyakiti orang lain, mudah memaafkan, menahan marah, berwajah ceria dan sebagainya. Itu semua sifat-sifat orang tenang hidup dia. Mana Nabi kita kata la taghdab, jangan hidup marah, baikkan perangai. Jadi kita tak segi jauh-jauh lah, kita duduk di tempat yang baik, akhlaknya, iaitulah tidak marah, tak tentu pasal. Tak marah, orang kata tak marah, tak tu kalu. B, tegahan itu bermaksud jangan terus marah apabila mampu. Bahkanlah melawan hawa nafsu untuk meninggalkannya. Jadi kita kekang kemarahan tu, kita cuba kontrol. Marah, aku boleh marah tapi kita jagalah marah. Kalau nak marah juga pun dia sikit-sikit berpada-pada. Baiklah, yang kelima, perkara yang kelima, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang dapat menahan diri ketika marah. Allah Ta'ala puji orang yang menahan marah. Antara nas yang berkaitan seperti berikut. Yang pertama firman Allah Ta'ala, wal kaziminal ghaiz. Mereka yang bertakwa antaranya ialah dan orang yang menahan kemarahannya. Dia ada dua sini. Al-kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, dan lupakan kesalahan orang. Dia ada dua apa ni? Surah Ali Imran ayat 34 ni ada dua akhlak. Satu, dia sendiri tahan marah. Yang kedua, kalau orang dah buat kacau kepada kita, kita maafkan. Aku maaf dia. Senang nak maaf tu. Ramai orang boleh maaf, tapi nak lupakan kesalahan tu itu maaf. Wal afina 'anil nas tu, rayah tu kita lupakan. Sebab ramai orang dia kata aku maaf dengan dia tapi luka lama masih berdarah. Jadi tak mainlah luka-luka lama tu, parut-parut tu hilang kan dengan cara yang baik. Sebab apa ni masalah pada kita. Al-kazimin al-ghaiz wal afin 'anil nas. Dua sifat ni kalau ada, tenang hidup. Baik. B, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa satu hari Nabi kita lalu ikut kubur. Ada seorang makcik duduk menangis di kubur. Duduk menangis di kubur. Nabi kata, ya amatallah isbiri. Hamba Allah, sabar. Sabar. Makcik ni marah. Dia kata, ilaika anni. Kalau kita kata, pergi dari sini. Kalau bahasa kasar sikit, berambuh sini. Apa kacau aku duduk menangis ni? Marah dia. Lepas Nabi SAW pergi, orang kata, makcik, mu tahu ke siapa engkau halau tadi? Dia kata, tak tahu. Yang penting dia kacau aku di sini. Maka Nabi SAW kata sahabat ni, Rasulullah. Cepat dia lari, pergi cari Nabi SAW untuk nak minta maaf. Maka Nabi SAW bagi tahu, laisa syadid bis sur'ah. Bukanlah orang gagah perkasa itu, badan, body sado besar, dia punya masal dia tak. Innamas syadidul lazi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang gagah, orang yang kuat, orang yang hebat itu orang yang boleh menahan diri dia ketika nak marah. Orang ni, kenapa awak diam? Kenapa duduk gerak telinga perang-perang Nabi tu mulut duduk istighfar ya. Itu dia panggil orang yang hebat, gagah. Biasanya kalau telinga terakak tu mulut marah dah. Bertepik-tepik dah marah dah. Jadi kita kena sabar. Jangan mudah marah.
Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Yang ketiga, Muaz meriwayatkan bahawa pernah Nabi SAW bersabda, man kazama ghaizahu. Siapa dia menahan kemarahan dia, wa huwa yaqdiru ala ayyan tasirahu. Dia mampu pun untuk nak lawan orang tu. Nak ambil tindakan atas orang tu dia mampu, tapi dia diam. Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Allah Ta'ala panggil dia hari kiamat esok, fulan bin fulan yang tak marah tu mari depan. Hatta yukhayyirahu fi huril 'ain ayyatuhun nasya. Mau pilih bidadari nak mana? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Hadis rawah Imam Ahmad. Kata Syekh Arnaud, hasan li ghairihi. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Bidadari itu semua cantik kan? Semua cantik. Tapi ada yang cantik, mesti ada tafawut. Mesti ada. Lebih lagi. Jadi Allah kata mau pilih nak mana? Sebab mu di atas dunia dia mu sabar tak marah. Jadi Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia boleh pilih. Masya Allah, tabarakallah. Yang seterusnya, Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Nabi kita bersabda, "Ma min jur'atin a'zamu ajran 'inda Allah min jur'ati ghaizin qazamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah." Tidak ada sesuatu yang ditelan lebih besar ganjarannya di sisi Allah Ta'ala daripada seorang yang menelan kemarahannya sambil menahannya semata-mata kerana mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Kita tak marah tu bukan sebab apa? Sebab kita nak Allah Ta'ala redha kepada kita nak Allah Ta'ala tak marah kepada kita. Kita kata Alhamdulillah. Azal hadis, rawahu Ibnu Majah. Kata Syekh Al-Iraqi, sanaduhu hasan. Baiklah, itu di antara sebab-sebab apa ni, kelebihan-kelebihan kazimin al-ghaiz, menahan marah. Sekarang kita mencari apakah solusi ataupun penawar untuk menahan marah. InsyaAllah mudah-mudahan kita belajar semua. Kita semua ni memang orang baik-baik belakang ni. Nak kata panah barang ke panah apa ke panah lah. Tapi kita kena usaha lah. Belajar-belajar untuk tak marah ni, insyaAllah. InsyaAllah. Datuk. Ya. Sebelum kita pergi pada apakah ubat untuk mengubati marah tu itu. Mungkin kita nak minta Datuk komen sikit berkenaan dengan ada manusia yang berperangai cepat marah tetapi lambat baik kemarahan dia tu. Jenis asal orang buat sikit je marah, tapi nak baik daripada marah dia tu kadang makan hari, makan bulan, makan tahun, kadang 7 tahun tak elok-elok pergi marah dia tu. Jadi apa komen Datuk dan nasihat Datuk bagi mereka yang cepat marah tetapi lambat baik dia tu? Bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih Azrin. Orang yang marahnya cepat, lambat maaf. Ini memang masalah. Ini termasuk dalam pesanan Nabi tadilah, la taghdab beberapa kali ni. Sebab dia backing tak terkalu. Yang saya bimbangnya tadi, Azrin nak tanya, orang ni cepat marah, cepat maaf. Itu jen juga kita. Dia ada 4 jenis kan? Cepat marah, cepat baik. Cepat marah, lambat baik. Lambat marah, lambat baik. Lambat marah, cepat baik. Yang kita bimbangnya cepat marah tapi cepat pula baik. Tu saya kata. Nah, tadi celing mata apa tu air gosok kita pula. Dia orang ni kita nak nilai kan macam tu. Itulah. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan kita belajar tazkirah kita ni ada termotivasilah sahabat kita tadi insya-Allah taala. Baik. Kita masa kita pun masya-Allah ingat ke panjang tapi dah nak habis dah. Kita pergi kepada beberapa nasihat antara cara mengamalkan beberapa amalan yang boleh menghilangkan kemarahan atau menahan marah sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar kepada sahabat dia. Antaranya yang pertama, mengambil intipati daripada riwayat Abu Zar dan riwayat Abu Daud yang dinyatakan sebelum ini. Nabi kita kata, la taghdab, jangan marah. Bila kita nak marah, kita ingat pesanan Nabi. Nabi kata jangan marah. Macam mana aku nak marah? Itu satulah kalau teringat masa tu. Kalau dah marah dah, berasak dah ni. Dia panggil. Kita kata, dah berasak dah nak marah. Macam mana nak buat? Macam kita kena mula dengan isti'azah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Sulaiman ibn Surat
radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa dua orang lelaki saling bertikam lidah di hadapan Nabi. Baloh dua orang ni. Baloh depan Nabi pula tak malu. Orang dia marah dekat depan Nabi pun dia baloh. Allah. Dan para sahabat juga turut berada bersama mereka. Salah seorangnya mencaci seorang lagi dalam keadaan marah serta merah mukanya. Nabi tengok, serius ni dia ni. Maka Nabi pun nak suruh dia diam. Nabi kata, inni la'alamu kalimatan. Aku tahu kalau dia baca satu ucapan, insya-Allah hilang marah dia tu. Dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalahnya bila suruh dia baca, dia celik mata balik. Dia kata tahsabu anni junun? Mu yang aku gila ke? Mari ajar a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gila sungguh marah ni. Nabi nasihat pun dia celik mata ke Nabi pula. Masya-Allah tabarakallah. Kalau kena buat kita Haji Arsyad kena nasihat katanya tumbuk kali dengan Arsyad. Nah, nanya kau orang tua tu. Jadi kita kena belajar ni. Hadis ni dalam Bukhari Muslim, Nabi kata baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia panggil isti'azah. Yang kedua, yang ketiga berwuduk. Kalau kita bahasa nak marah tu, Allah, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus kita pergi cari air, berwuduk. Sebabnya innal ghadaba minasyaitan, sebab kemarahan itu mari daripada syaitan. Syaitan mari daripada api. Jadi kalau nak padamkan api, marah ni kena padam dengan air. Maka bila kita marah, pergi ambil wuduk. Ini ada riwayat dalam hadis Abu Daud. Jadi bila nak marah, pergi ambil wuduk. Ambil wuduk. Ada lagi riwayat lain. Dia kata, kalau kita sedang berdiri, tiba-tiba kita nak marah, duduk. Sebab kalau berdiri cepat sikit bangun, laju sikit. Jadi kalau duduk tu nak bangun tu, mikir aku bangun ke tak payah bangun ke tak. Fa iza zahaba anhu, kalau hilang dah marah boleh tahan dengan duduk, duduklah. Wa illa falyataji', kalau tak marah juga tidur. Untuk apa kita tidur? Supaya kita tak bangun pergi tendang orang ke, bagi lanyok orang ke, itu dia panggil, ini ajarannya. Hadis dalam Abu Daud. Tip yang ketiga dalam riwayat Ahmad, dia kata apa? Alimu wa yassiru wa la tu'asiru wa idza ghadiba ahadukum, bila kamu nak marah falyaskut, kalau boleh diam. Kalau boleh diam. Ada riwayat lain kata falyaghtasil, mandi. Jadi sini ni para ulama hadis telah kumpul tip-tip. Maknanya yang pertama sekali bila kita nak marah, kalau kita warah lagi pemikiran lah, marahnya orang panggil tahap tak sampai peringkat orang panggil peringkat habis dah, jam habis dah. Dah lagi dia mikir, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dia duduk, dia tengah bangun dia duduk urut dada. Kalau jumpa air kita diam, nampak ada air wuduk kita wuduk. Kalau tak nampak lagi di rumah tu, kita pergi mandi dulu. Jadi ini di antara tip-tip yang boleh menyelamatkan kita, insya-Allah, para jemaah sekalian, supaya kita tidak marah. Jadi kita kata alhamdulillah. Itulah perbincangan ringkas kita tentang marah pada malam yang mulia ini, insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup, satu ni bukan. Fadhal. Ada tak kita ni marah tapi kita tak sedar kita nak marah? Ui. Ada. Sebab tu dia berkata bila marah ni dia jam di otak ni, dia tak mikir. Sebab tu tak sedar. Sebab tu bila orang marah ni kena orang lain pergi tarik dia. Pegang. Jadi akhir kali dia astagfirullahalazim. Kenapa ni? Cakap lebih-lebih. Kadang-kadang kalau dia duduk dengan isteri dia pula, bang. Slow bang. Malu ke orang kita ni. Jadi ada. Memang dia. Sebab tu bila marah dia naik kotak, dia tak sedar jadi. Dia tak khabar apa dia kata. Jadi pasal itulah kita kena cuba suatu sifat dia panggil menahan marah tu. Supaya kita dapat kontrol kemarahan kita tu. Ramai orang tak sedar ni. Dia sepak barang pecah penggaru, lepas tu bila bunyi pecah tu baru sudah. Nak kata apa dah. Benda pecah dah. Nyesal. Baiklah. Kita beri pada Azri untuk menggulungkan tajuk kita ni. Fadhal. Subhanallah, itu dia kan. Betul lah kata Datuk sebentar tadi, kalau orang ni marah, kalau tak silap 25% daripada kewarasan dia sudah pun hilang. Sebab tu kalau orang ni marah, dia macam
tak betul sikit. Kita biasa nampak orang marah boleh-boleh barang bersilat dan sebagainya. Bila benda habis saja dia marah, baru dia sedar banyak benda sudah pun bergelempangan hasil daripada kemarahan dia sebentar tadi. Apa yang dapat saya catat dalam nota saya yang ringkas ini, 3 kesan daripada kemarahan. Yang pertama, berubah warna kulit muka. Daripada kuning langsat jadi merah padam. Orang tua kata merah padam. Yang kedua, menggigil tubuh badannya kerana menahan kemarahan tersebut. Dan yang ketiga, perwatakan mula berubah menjadi tidak sopan. Perkataan, tingkah laku maka akan berubah. Yang kedua tadi dapat kita lihat iaitu 3 jenis manusia apabila marah. Yang pertama, marah yang tidak bertempat. Itu namanya orang bodoh. Yang kedua, tak marah pada tempat yang betul, iaitu orang yang penakut. Benda yang patut dimarah tapi tidak marah, penakut namanya. Dan yang ketiga, marah pada tempatnya, ini namanya adalah orang yang cerdik. Ubat kepada marah tersebut, istighfar, membaca al-isti'azah, berwuduk, duduk, dan ada tadi sambungan-sambungan lain, mandi dan juga berbaring tidur dan ada tambahan-tambahan lagi tadi berkenaan dengan bagaimana kita nak mengubati marah. Dan selingan sebentar tadi kita dapat catat di sini berkenaan dengan 4 jenis manusia juga. Ada manusia yang cepat marah tetapi cepat baiknya. Ada manusia yang cepat marah tetapi lambat baiknya. Ada manusia yang lambat marah dan lambat baiknya. Ada manusia yang lambat marah tetapi cepat baiknya. Mana satu yang paling okey, iaitu yang lambat marah, cepat baiknya. Yang paling buruk sekali adalah yang cepat marah tetapi lambat baiknya. Itu dia antara kesimpulan yang dapat kita jadikan pedoman pada hari ini untuk hadis yang ke-36 berdasarkan kitab 40 hadis ancaman bagi mereka yang menghina dan mengejek umat Islam, hasil daripada kitab tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana dapat kita rumuskan di sini. Mudah-mudahan kita terhindar daripada marah yang tidak bertempat. Seperti mana disebutkan Datuk sebentar tadi, marah itu tidak dapat dihilangkan tetapi boleh diuruskan dengan baik supaya kita ni marah pada tempatnya dan marah pada sesuatu yang sesuai untuk dimarah kerana agama menjaga kita. Baik tuan-tuan, sebelum kita tutup, kita serahkan dulu kepada Tuan Jashad untuk sepatah 2 kata. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Azrin, Dr. Abu Anas dan Cik Farida, semua penonton malam ni. Alhamdulillah sebagai kita tidak tergolong dalam orang-orang yang marah-marah pada keluarga kita, sahabat kita dan anak-anak kita, insya-Allah. InsyaAllah untuk malam ni, untuk malam esok kita akan bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Najib Abdul Kadir bersama Kompas 114, insya-Allah, untuk malam esok. Dengan itu kita pun harap setiap malam setidak mendoakan untuk Ustaz Selin untuk dia sihat sekali dapat bersama kita lagi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, kita doalah sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau berikanlah kepada kami keampunan, akhlak yang baik, menahan diri daripada kemarahan ataupun tidak marah di tempat yang patutnya kita marah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, doa kami khusus pada kali ini kepada sahabat kami Ustaz Aslin dan semua sahabat-sahabat kami yang menghadapi kesakitan di mana saja mereka berada. Isfi wa anta syafi, la shifa'an illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyahu wa yu'afiyahu. Nas'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyahu wa yu'afiyahu. Nas'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyana wa iyyahu wa jami'i man awsana bid-du'a lahum ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon dengan nama-Mu yang agung, dengan pemilik arah yang agung, supaya Engkau sembuhkan semua penyakit sahabat kami Ustaz Aslin dan penyakit kami semua ini, dan semua para pencinta ilmu yang bersama kami di alam maya dan di alam nyata. Berikanlah kesembuhan yang baik supaya dapat kami kembali beribadat kepada-Mu, dapat kembali berdakwah kepada jalan-Mu, dapat kembali melaksanakan tugas-tugas yang baik yang Engkau redai, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.